Saya lagi ingat apa Lord Reed kata, it only the devil knows what is the mind of a man. Jadi saya tak dapat fokus, tapi saya tahulah bahawa perkara yang benar adalah end of the day is not what you know, it's who you know, isn't it? That is how MPs also get elected. It's who you know, it's not what you know. The quality speaks by itself. So in reality that's what it is. Tapi kita ada Judicial Appointment Commission. Saya harap ini perkara yang lebih ketulusan dan perkara seperti itu perlu diambil kira. Yes, kita semua khawatir kenapa the best brains don't get selected, but the worst brains get collected very fast and get promoted very fast. Walaupun ada alegasi-alegasi yang tertentu. Jangan kita lupa apa the 52 page 15 tahun dulu saya lagi ada surat layang tersebut di mana mengatakan dengan spesifik mengenai hakim-hakim, macam mana dia buat, apa dia punya pendapatan, tetapi pendapatan yang lain yang beliau berpendapat. Tapi ini adalah boleh dikatakan alegasi, tapi alegasi yang tidak boleh dinafikan. Tapi yang lebih mustahak adalah kita perlu move on from that. Itu adalah perkara yang mustahak. Saya setuju kepada Yang Berhormat Teluk Intan, kerana kita semua boleh pergi mahkamah. Ada ramai kawan saya sendiri, ada beberapa orang menjadi hakim, my own classmates menjadi hakim Mahkamah Tinggi. Dan bila kita berbincang, ini adalah perkara yang satu di antara perkara yang kita juga berbincang. Macam mana Mr. A telah dipromotkan, tetapi Mr. B yang selalu tulis dalam MLJ, CLJ dan sebagainya, apa-apa MLJ tak ada guna, tak perlu tulis. Dia kata, apa yang perlu kau tahu adalah who you know, not what you know that matters. Itu perkara yang perlu diambil kira. Tak adakah ini benar? Dalam kes Mahkamah Session itu yang saya khawatir. Kenapa hakim-hakim yang betul-betul kita sudah tahu seluruh negara, if you do a statistics, a referendum, rakyat boleh bagi tahu bahawa ini adalah hakim yang saya rasa patut menjadi hakim Mahkamah Tinggi, tapi lavishing away in the Sessions Court for years and years. Juniors have been promoted, juniors who deserve to be sacked. Dan ini adalah perkara, dan saya rasa yang betul bahawa jusasi dan sebagainya untuk semua hakim Mahkamah Session, there must be a standard procedure. Jangan kita pilih full jusasi, half jusasi, quarter jusasi, shadow jusasi. Ada driver, tak ada driver, ada kereta, tak ada kereta. Apa ini semua? This is not a market items for sale. Kalau dia bertugas di swasta, they would have got double the income. It's a sacrifice for most of the judges yang bertugas dengan kerajaan. Perlu mengambil kira standing mereka. Dan dengan meningkatkan bidang kuasa, saya harap mereka juga akan gaji mereka juga akan dinaikkan. Jangan menaikkan allowance mereka sahaja, kerana lepas dia pension dia dapat separuh dari basic income. Saya harap mahkamah magistrate juga akan ambil kira mengenai perkara tersebut. Saya akan alih ke lagi satu perkara, Tuan Ketua. Sebelum ni Timbalan Menteri mengatakan political will. Is there a political will for night court, mahkamah malam berfungsi? Saya rasa ini perkara yang perlu diambil kira. Saya rasa saya difahamkan ada beberapa tempat di mana mahkamah telah pun berfungsi pada malam, dan harap ia akan dilancarkan di semua pekan-pekan besar. Dan kerana kita perlu customer base dan bukan self interest base. Di mana kalau customer case, apa customer mau? Customer senang lepas pukul 5. Patut kita ada mahkamah sedemikian. Dan juga statistik perlu ada supaya kita tahu adakah kes ini dapat diselesaikan, kenapa tidak dapat diselesaikan. Dan saya heran Datuk Betul di rang undang-undang yang di depan kita tidak ada apa-apa menunjukkan ada kehasratan yang serius mengenai small claims court. Tidak ada. Saya rasa tidak ada. Sebenarnya kalau kita tengok niat rang undang-undang ini, iaitu menghapuskan
bidang kuasa penghulu menunjukkan bahawa tidak ada fungsi untuk orang ramai melibatkan dalam sistem kehakiman di negara ini. Kenapa saya kata sedemikian? Kalau kita tengok, you don't have to go far. Kalau kita tengok dalam sistem UK, di mana lay magistrates, kenapa mereka boleh mainkan satu peranan yang sangat mustahak dalam sistem kehakiman? Why are the similar system tidak diincorporatekan di negara ini, tetapi di-exclude? Kenapa hanya seorang peguam saya layak untuk menjadi magistrate? Lain semua bodoh. Statutory magistrate dan sebagainya, lay magistrate boleh memainkan peranan, kerana itu adalah hasrat masyarakat. Kalau kita tengok sistem mereka lebih mengambil kira perkara ini. Saya selalu bila saya masuk dalam jurusan undang-undang, saya baca ini fungsi penghulu. Saya rasa itu sepatutnya, kalau saya ada kuasa, saya akan memperkuatkan lagi, memberi kuasa kepada Mahkamah Penghulu supaya dia ada bidang kuasa ditinggikan, memainkan satu peranan yang mustahak dalam negara ini. Kerana kalau kita tengok, mereka adalah yang terdekat dengan masyarakat. Dan kenapa kita become so unrealistic, dan kita perlu hanya peguam-peguam bertauliah mengambil kali melaksanakan sistem kehakiman di negara ini.